Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Hamid Samdi dan rakan-rakan lain Muhammad Asri bin Azmi, Muhammad Amirul Shah bin Hanafi dan Adam bin Azali akan membentangkan tentang penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Saya akan menerangkan tentang fungsi gadget atau alat dalam bahasa pasar Adalah peranti atau peralatan mekanikal, terutamanya yang pintar atau baru. Gadget daripada perkataan Inggeris yang berasal daripada bahasa Perancis iaitu gadgete atau gadget. Gadget merupakan alat peranti dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, tablet dan telefon pintar yang merupakan jenis gadget yang sering digunakan. Selanjutnya adalah statistik penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. So ini diambil dalam tempoh Januari 2018. Terdapat beberapa isu yang telah dibincangkan di dalam topik penggunaan gadget ini. Antaranya adalah sumber keagamaan yang kini kita boleh dapati hanya di hujung jari adalah antara berkat penggunaan teknologi. Walau bagaimanapun, penggunaan gadget ini dapat menyumbang kepada penyebaran kejahatan dan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan agama dan norma sosial. Jadi, kita sebagai pengguna haruslah berhati-hati ketika menggunakan teknologi untuk mengelakkan diri kita daripada melanggar undang-undang atau terlibat dengan jenayah-jenayah cyber. Contohnya adalah seperti menggodam dan mengganggu orang lain di atas talian. Jika dilihat dari perspektif yang berbeza pula, penggunaan gadget kini boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan teknologi akan menghasilkan insan-insan yang berpengetahuan tinggi dan berpandangan jauh. Sebagai contohnya, dalam bidang teknologi maklumat, penggunaan gadget dapat menghasilkan sumber manusia iaitu IT yang berkelayakan. Sebagai hasilnya, mereka akan dapat memberikan sumbangan kepada negara pada masa akan datang. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang pandangan ahli falsafah terhadap gadget atau secara lebih meluasnya teknologi. Pada pandangan Islam, teknologi dalam Islam adalah seperti bentuk ilmu dan berkaitan konsep ilmu ataupun dari segi jamak ulum. Istilah bagi teknologi adalah sanat dan apabila diterjemahkan dari sudut bahasa adalah membawa maksud seni yang seni dan kraft tangan atau seni atau kraft atau pertungangan tangan dalam bahasa Arab. Al-Farabi telah membahagikan beberapa cabang teknologi di bawah ulum al-ta'alim atau matematik, dan juga Al-Ghazali pula telah berkata bahawa sebahagian ilmu teknologi di bawah ilmu-ilmu akal iaitu al-ulum al-aqliyat. Lepas tu kemudian dari pandangan Demokritus, teknologi belajar dari ataupun mengikuti alam semula jadi. Ini terbukti dalam pembinaan rumah dan turunan merupakan satu peniruan burung walid dan laba-laba yang membina sarang dan juga jaring mereka. Dari pandangan Aristotle, benda semula jadi mempunyai progres generasi dan geraknya itu sendiri, manakala artifak dihasilkan kerana disebab oleh luaran ataupun tujuan untuk bentuk manusia dan jiwa manusia. Dari pandangan kedua-dua Plato dan Aristotle pula, penggunaan mereka memandangkan daripada aspek penggunaan image teknologi yang meluas. Mereka menggunakan aspek perbuatan artisan, demiurge, mengenai perincian perbuatan penuh dengan gambar. Perbandingan yang diambil dari seni dan kraft tangan bagi menggambarkan bagaimana pengairan berlaku dan proses semula jadi. Plato dan Aristotle mendapati gambaran teknologi sangat kritikal bagi menyokong gambaran mereka terhadap mereka bentuk alam semesta yang rasional. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang punca penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Yang pertama sekali ialah gadget merupakan pusat sosial yang interaktif. Hal ini kerana gadget memberikan pelbagai hiburan yang interaktif secara percuma. Kemudian, kurang mendapat perhatian yang baik daripada orang yang terdekat. Apabila kurang mendapat perhatian yang baik daripada orang yang terdekat, individu tersebut akan mudah terjebak kepada penggunaan gadget. Dan akhir sekali ialah individu tersebut terjebak atau terpengaruh daripada ajaran daripada rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan ahli yang terdekat daripada kita dan mereka akan mengajar kita bagaimana untuk menggunakan gadget. Seterusnya saya akan pergi kepada kesan terhadap penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Terdapat 2 kesan penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kesan positif. Gadget dijadikan sebagai alat perhubungan untuk berhubung. Kemudian, gadget juga membantu memberikan informasi semasa dalam dan luar negara. Kemudian, gadget dijadikan sebagai alat hiburan untuk menenangkan minda seseorang itu. Bagi kesan negatif pula ialah penggunaan gadget yang berlebihan akan menyebabkan kesan psikologikal yang negatif kepada pengguna. Hal ini juga penggunaan gadget menyebabkan pengurangan dalam berhubung dengan manusia, khususnya ibu bapa dan ahli keluarga. Dan akhir sekali, penggunaan gadget menjejaskan masa bersama keluarga di mana kanak-kanak sering menghabiskan masa mereka bersama gadget. Sekian daripada saya, itu saja. Antara cara penyelesaian untuk menghentikan ketagihan penggunaan gadget adalah seperti ibu bapa mengawasi penggunaan peranti anak-anak mereka. Sebagai contohnya, ibu bapa boleh memperuntukkan 1 atau 2 jam sahaja dalam masa sehari untuk anak mereka menggunakan telefon pintar ataupun tablet. Perkara ini dapat mengelakkan kanak-kanak daripada ketagihan elektronik dan dapat menjaga kesejahteraan mereka daripada dirosakkan akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Seterusnya, kita boleh memadam aplikasi yang menyebabkan ketagihan. Seperti yang kita semua tahu, setiap orang semestinya mempunyai beberapa aplikasi yang selalu dibuka. Aplikasi inilah yang sering menimbulkan ketagihan. Dengan cara memadam aplikasi tersebut daripada gadget, kita tidak akan terlalu kerap membuka gadget tersebut untuk memeriksa aplikasi yang telah dipadam. Selain itu, kita boleh mengurangkan jumlah notifikasi. Perkara ini dapat diatur dalam tetapan telefon pintar untuk menghindari kegembiraan individu terhadap pemberitahuan tertentu yang keluar. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ia membuktikan bahawa pemberitahuan telefon boleh menyebabkan peningkatan hormon dopamin dalam mempengaruhi tabiat manusia, iaitu penggunaan gadget yang berlebihan. Kesimpulan, penggunaan gadget yang berpanjangan dalam aktiviti seharian kanak-kanak yang berumur dari 5 tahun dan 6 tahun akan memberi kesan negatif kepada perkembangan sosial mereka. Penggunaan gadget dapat dikaitkan dengan falsafah rukun negara dan falsafah pendidikan negara supaya pengguna boleh mendapat faedah daripada gadget dan mengelakkan keburukannya. Bahagian pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah ini daripada terus berkembang. So, seterusnya adalah rujukan daripada kami. Sekian, terima kasih.